Datuk Tajul Urus Ahmad Zain memaklumkan pembinaan takungan air di Tupah Merbok daripada 2 ke 5 takungan sedang dilaksanakan dengan kos 50 juta. Air yang disalurkan dari loji takungan di Tupah Merbok. Masalah yang dihadapi turut menjejaskan pendapatan mereka. Inisiatif yang diambil ialah dengan menadah air paip saluran pada waktu malam sehingga awal subuh. Tahan buka meter, tahan air hujan. Tahan air hujan. Malam-malam buka meter, pukul 2, pukul 3 pagi. Orang lain tidur, kita bangkit. Boleh lah yang Orang yang ada. Buat masalah ni, kira-kira dekat 2-3 ni yang ada lah. Ayat paip kan, sebelum tu, start daripada puasa, kan, kami buka harap ayat meter. Baru-baru ni tak ada lama juga, dalam 7 bulan ada. Peniaga macam mana? Kami berniaga mentahan ayat meter. Peniaga berharap isu bekalan air dapat diatasi segera. Saya juga akan mendapatkan penjelasan dari wakil rakyat kawasan berkenaan, Datuk Tajul Urus Ahmad Zain dalam telefon terdekat bagi menyelesaikan masalahnya. Penduduk di Tanjung Dawai mempersoal usaha dilakukan pihak bertanggungjawab yang berjanji mahu menyelesaikan masalah bekalan air, namun tiada apa-apa yang dilakukan sehingga terpaksa berdepan kesukaran itu hampir 10 tahun. Mereka mendakwa waktu paling kritikal adalah musim kemarau antara Januari hingga Mac kerana tiada langsung air yang mengalir di paip, manakala bulan lain pula bekalan air tidak mencukupi selain tidak bersih sehingga ada rumput. Ketua Unit Nelayan Tanjung Dawai Yahya Husin berkata terlalu banyak alasan diberikan syarikat air Darul Aman Sadar. Itu pergi tempat lain. Hampa nak sedut ayak di mana? Boleh pergi sampai teratur lah kalau mau. Saya kerah orang kampung, poh guni, poh Pasiak Langguni, belat sungai di Pinang Tunggai. Lepas pada Pinang Tunggai, intake kita yang terakhir, lepas tu semua kering. Hampa boleh pergi mengagar ikan kuat dalam sungai tu. Ayak tak ada lah. Sungai tu beralih pergi ke lain. Nak pergi sampai teratur. Tak aku kan, no? Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat berhimpun dan bertemu pada sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dihormati. Hari ini kita bersama-sama dengan panelis yang tidak asing lagi dan hebat-hebat belaka. Bagi membicarakan isu-isu semasa dan isu-isu yang hangat diperkatakan sekarang ini. Dan mohon sidang penonton, tuan-tuan, rakan-rakan, puan-puan semua, kita share dan subscribe pada Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube bagi bersama-sama kita mendengar kupasan dan membicara isu yang hangat diperkatakan sekarang ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dihormati sekalian, saya Syazari Muhammad sebagai moderator bagi membincangkan program kita pada malam ini adalah isu air di Kedah dan sampai bila. Isu ini hangat diperkatakan oleh masyarakat dan seluruh, khususnya rakyat negeri Kedah mengenai dengan air. Di samping sekarang adalah musim kemarau, dan air inilah sumber yang penting bagi masyarakat dan rakyat. Dia amat memerlukan, khususnya di kawasan-kawasan yang terjejas. Dengan itu, kita menampilkan 2 orang panelis yang hebat, dan 2 orang ini pun engineer dan merangkap ahli parlimen dan adun di kawasan di dalam negeri Kedah bagi membicarakan soal air
soal krisis air ini dan sampai bila. Sebelum itu, saya memperkenalkan Yang Berhormat Datuk AR Zamri selaku Adun Sukamenanti. Selamat datang, Zul. Okey. Selamat datang. Dan panelis kedua, Yang Berhormat YB Nurin Aina, Ahli Parlimen Merbuk, di mana kawasan yang selalu mendapat aduan yang banyak mengenai isu air ni. So selepas ini kita boleh mendengar panelis-panelis ini akan membicarakan mengenai dengan isu air ni. Baik, tanpa membuang masa, pusingan pertama ini kita akan memberi ucapan yang pertama ataupun pembicara yang utama. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk AR Zamri merangkap Adun Sukamenanti dan mantan Exco juga dulu ni sebagai kerja raya dan jaga hayat. So dengan itu YB kita akan membicarakan soal air ni dan kita nak tahulah urusan bekalan air ni menjadi perhatian kepada semua pihak. Boleh jelaskan YB siapa dan agensi mana yang bertanggungjawab untuk memastikan bekalan air bersih ini sampai kepada rakyat? Dipersilakan YB. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Sadari, kepada rakan panelis YB Nurin Aina dan seluruh yang mengikuti program Bual Bicara kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah kita kembalikan tajuk asas kita, iaitu bekalan air untuk rakyat negeri Kedah khususnya seperti yang ditanyakan tadi. Tentulah urusan bekalan air ni adalah satu perkara asas yang wajib yang harus disediakan oleh pihak kerajaan. Dalam kes ini pihak kerajaan negeri Kedah, dan siapa lagi kalau bukan tanggungjawab sepenuhnya kepada Menteri Besar. Itulah tanggungjawab paling besar kan, kepada Menteri Besar dan juga seluruh kabinet pentadbiran beliau lah. Namun di Kedah ni secara lebih khususnya sebab kerajaan negeri melantik operator dan juga melesenkan operator ni, itu syarikat Air Darul Aman sebagai operator air bagi negeri Kedah. Kemudian SADA ni merupakan anak syarikat kepada NBI, dan NBI itu secara langsung di bawah MB. Jadi inilah urusan yang ada di Kedah. Dan untuk sekadar makluman semualah sebagai semintas lalu sebelum kita bincang lebih panjang ni, di Kedah ni kita ada sekitar, mengikut statistik, 450,000 keluarga. Daripada 2.2 juta penduduk tu 450,000 keluarga. Dan yang memohon bekalan air ni, setakat maklumat yang ada sebelum ni, adalah 550,000 akaun. 550,000 akaun di seluruh Kedah, dengan pertambahan sekitar 12 hingga 15,000 setahun. Jadi itu perkara asas fakta yang perlu ada, sebab urusan bekalan air ni dia nampak macam mudah, nampak macam boleh belat ayak bagi corner di lain. Itu pandangan orang yang ingat mudah lah. Tapi sebenarnya urusan ayak ni urusan yang kompleks, yang perlukan penelitian untuk melihat daripada semua sudut. Supaya akhirnya bekalan air ni boleh sampai kepada semua 550,000 akaun yang sedang menanti bekalan air di kepada. Lepas tu di Kedah ni, kalau buat masa sekarang ni, kita dah ada 36 buah loji rawatan air yang ada di lokasi strategik. Kenapa lokasi strategik? Sebab dia dibina di zaman JKR lagi, oleh pihak JKR yang memang mengikut perancangan. Jadi di lokasi strategik ni ada 36 buah loji yang boleh membekalkan sehingga 1,400 juta liter sehari. Itu kapasiti yang ada. Dan alhamdulillah jumlah ini sebenarnya kalau diuruskan dengan baik mencukupi untuk kegunaan rakyat Kedah. Lebih-lebih lagi dah ditambah dengan 2 buah loji yang terbaru yang disediakan sebelum ini, iaitu loji Pokok Sena dan juga loji Kulim High Tech. Kemudian barulah ditambah dengan 5 buah loji yang dibina untuk masa depan, bukan untuk masa sekarang tapi untuk masa depan. Maksudnya apa dia? Maksudnya bekalan air ni perkara yang asas yang pihak kerajaan negeri kena ambil tanggungjawab untuk pastikan sampai ke setiap rumah, dan jumlah yang diperlukan adalah 200 liter seorang sehari. Tuan-tuan boleh balik lagi tengoklah tong besar mana yang ada di rumah tu. 200 liter seorang sehari tu banyak mana. Tapi mudah ceritanya, untuk keluarga yang sekitar 5 orang tu, Tuan Moderator, dia perlukan air lebih kurang 1 meter padu sehari lah. Jadi kerajaan negeri mestilah bertanggungjawab untuk menyediakan bekalan air ni kepada semua tempat, sebanyak sekitar 1 meter padu sehari bagi keluarga yang 5 orang. Itu sebagai asas kepada perbincangan kita hari ini. Saya rasa biar saya letakkan premis itu dulu supaya orang tahu ini bekalan air. Dan air ini satu perkara yang asas
Sebab itu tajuk dia menjadi tajuk utama. Kita tak boleh kata kita dah bagi supply kepada 98% rakyat Kedah dapat air. 2% saja tak dapat air. 2% tu sebenarnya besar. Sebab tu ketika kita diberikan amanah tanggungjawab pada tahun 2018, kita masuk dan kita ambil tanggungjawab, kita buat kajian, kita sebarkan dalam Facebook, kita invite, mengajak orang bagikan aduan supaya kita nak tahu sebenarnya sampai tahap mana keadaan yang ada di Kedah ni. Maka kita dapat tahu bahawa sekitar 50,000 akaun yang ada masalah dengan bekalan air, sama ada tak sampai ataupun airnya sangat rendah tekanan pada akhir 2018. Sebab itu kita merancang 2019 untuk program-program perancangan sepanjang 2019. Kita betul-betul tangani masalah yang kita tahu ada 50,000 yang sedang menghadapi masalah. Kemudian kita tahu pertambahan hampir 15,000 setahun permintaan. Jadi itu keadaan yang asas. Jadi tanggungjawab ini tak boleh dielak. Mana siapa yang menjadi kerajaan mestilah menyediakan perancangan yang baik untuk memastikan bekalan air sampai kepada semua orang. Baik, terima kasih YB memberi sedikit kupasan mengenai dengan pusingan yang pertama ini. Dan seterusnya kita akan kepada panelis yang kedua, YB Nurin. Dan khususnya di Merebuk ni, banyak sangat mengenai dengan aduan air. Saya pun duk tengok dalam Facebook, YB pun duk tengah post masalah dengan masyarakat setempat yang air ni punca menjadi masalah kepada mereka. Dan kita nak tahu sejak bilakah isu air ini bermula, dan boleh cerita sikit tak dengan latar belakangnya isu air ni di Merebuk ni? Silakan YB. Terima kasih kepada Tuan Moderator, saudara-saudari yang saya hormati, panel yang pertama, Datuk Air Zamri. Saya sebenarnya isu air ni ingin saya kongsi. Yang pertama sekali sebenarnya masa awal-awal ketika saya diamanahkan menjadi wakil rakyat ketika 9 Mei 2018 yang lalu, saya sebenarnya telah mencari punca sebenar apa masalah air ni. Masalah air ni adalah sebenarnya ni adalah isu yang telah lama. Dan pendekatan saya yang paling awal, saya rasakan isu air ni ia tidak diuruskan secara bersungguh-sungguh. Saya rasa tidak ada siapa yang menjuarai isu air ni. Sebab itu agensi yang pertama yang saya pergi ketika setelah menang adalah SADA. Dan saya memang bukan sahaja saya mengkaji data-data, saya melihat sendiri apa yang telah dilakukan. Sebenarnya kita ada perancangan yang baik untuk kita upgrade banyak terkait isu air. So isu air ini saya melihat kadang-kadang minta maaf kalau saya sebut, kerana ada kalanya isu air ini dipolitikkan. Jadi bila dipolitikkan ni kadang-kadang kita tidak tahu masalah sebenar air. Dan kadang-kadang jelas saya lihat juga sebelum ini SADA seperti yang Datuk Zamri sebut tadi, memang SADA adalah operator air. Tetapi masalah air ni kadang-kadang kita lihat daripada dulu SADA adalah pihak yang selalu dipersalahkan. Saya rasa dia ni selalu diletakkan sebagai kandang, diletakkan dalam kandang salah. Selalu kalau tak ada air, masalah SADA. Sedangkan kita faham SADA ini peranan dia adalah untuk merawat maksud dia merawat air dan agihkan air. Itu kerja dia. Untuk sumber air pula dia orang lain yang buat. Jadi kita kena faham yang tu. Itu satu. Jadi saya sampai satu kesimpulan bahawa isu air ni adalah isu rakyat. Isu rakyat makna dia kita dalam parti apa pun, termasuklah kalau kita parti Tupperware pun, jadi kalau masalah air ni memang memang takkan masuklah dalam rumah kita. Jadi sebab itu saya melihat ia harus ditangani dengan hikmah, yang mana isu ini harus dilihat sebagai isu rakyat dan mesti diangkat. Jadi bila saya lihat semula isu air ini, dia memang telah lama. Saya berani sebutlah dia lebih 2 dekad pun sebenarnya, sebab kita melihat air ni bila ada peningkatan daripada pembangunan sepatutnya kita akan ada sentiasa naik taraf, bukan saja existing punya loji dan sebagainya tu termasuklah pipe. Sebab kalau nak saya cerita kenapa di Merebuk sendiri kalau off di Tupah sendiri, loji Tupah tu tahun 1940 apa kita punya jangkaan kepada loji yang telah berusia lama ini untuk dia merawat air. Bila masalah dekat Merebuk ni, orang cakap kalau hujan lebat air tak ada. Sepatutnya hujan banyak ada air kan, boleh tak ada air. Tapi pasal apa? Sebab loji sedia ada di Tupah itu tidak boleh merawat. Kalau hujan lebat sangat,
kadar kekuruhan dia sangat tinggi, kita panggil non-turbidity unit. Dia bila tinggi sikit, so you kena shut down, you kena henti tugas. Overflow, dia overflow. Jadi dia kekeruhan dia sangat tinggi, jadi you kena henti tugas. Jadi bila henti tugas 5-6 jam, and then you kena bersihkan balik kan, nak hidupkan balik lagi 5-6 jam lagi kan. Jadi kadang-kadang bila dah okey nak hidupkan loji, hujan semula. Jadi so kita nak sebut bahawa loji sedia ada sudah tidak mampu untuk memenuhi, melakukan tugas yang sepatutnya dengan demand sedia ada. Dan kemarau pada 2019 menyaksikan loji yang kapasiti dia menyusut lebih separuh. Kalau sepatutnya design dia sepatutnya 12, and then dah naik sikit 18. So ketika kemarau tahun lepas yang menyaksikan memang sangat teruk lah last year, 2019 pada saya, awal 2019 sehingga menyusut sampai 7-8 mld. So yang itulah yang kita terpaksa menghantar air secara menggunakan lori tangki, bantuan water operator pada luar, dan juga penggunaan lori jambu dan sebagainya lah. Jadi itu loji di Tupah. Jadi sebab itulah kita lihat masalah itu tidak berkesudahan. Jadi sedangkan kalau kita boleh upgrade loji di Tupah itu, sebelum ini memang kita ada dapat, sepatutnya kita boleh dapat projek buat off river storage. Sebab kita kena ingat di Merbuk ni sumber air adalah sungai kita memang daripada Gunung Jerai. Walaupun Sungai Petani hujan lebat, tapi kalau hujan tu turun di Sungai Petani, tidak di Gunung Jerai, maka kita tak ada. So bila kemarau, Gunung Jerai pun air tak ada, jadi kita tak ada lah. Sebab tu kenapa pernah diluluskan projek hampir 70 juta off river storage di Merbuk, dan juga untuk membaiki pipe di Tanjung Dawai dan Merbuk 80% masih menggunakan AC pipe, asbestos cement pipe. So maksud dia bila pakai AC pipe ni bermakna dia akan kerap pecah. Jadi itulah bila kita tengok itu situasinya. Berapa lama dah pipe tu? Ada sejarah dia tak? Lama lah kalau dalam pakai AC 20 pipe tahun ataupun 30 tahun. Kalau AC pipe kita pakai lebih 20 tahun. Lebih. Tapi dia punya life dia tu berapa lama kalau ikut standard? Sekarang dah tak pakai dah. Dia masih boleh pakai kalau tak ada masalah. Tapi bila ada gangguan, ada projek yang berkaitan sebagainya kan, dia pecah lah. Dia mudah pecah. So itulah saya rasa antara faktor-faktor yang membuatkan krisis di Merbuk dan Tanjung Dawai itu menjadi sangat kritikal lah. Baik Wabi, terima kasih di atas penerangan itu tadi, dan itulah sedikit sebanyak latar belakang di mana isu air ni di Merbuk. Dan bukan saja di Merbuk, mungkin di tempat-tempat lain di Kedah ni banyak kawasan yang memerlukan, seperti di Pendang dan sebagainya lah. Dan Sunya Wabi, ini soalan yang kedua. Kita nak terus kepada Wabi Azamri. Sekarang ni banyak untuk kata air ni masalah sadar. Tapi apa sebenarnya yang berlaku sehingga sadar dilihat tak mampu bekalkan air 100% seperti yang diperlukan oleh rakyat atau masyarakat setempat? Silakan Wabi untuk terangkan kepada penonton. Itulah tadi yang kita sebut tadi, asasnya air, dan perlukan mana rakyat perlukan bekalan air ni. Jadi Merbuk tu adalah satu contoh yang unik. Sebenarnya bekalan air ni dalam kajian kita sebelum ni, yang tidak dapat bekalan air dengan baik ataupun tekanan sangat rendah adalah semuanya di hujung sistem. Di hujung pada sistem yang bermula daripada loji kepada saluran-saluran yang disediakan kepada akhirnya di hujung sistem, dan tekanan itu dah sangat rendah. Jadi daripada apa yang kita lihat, memang mudahnya, sebab bukan mudahnya untuk menyalahkan sadar, sebab orang kenal sadar lah kan. Orang kenal sadar, tapi sadar tu adalah sekali lagi seperti saya letak premis yang betul tadi, dia adalah syarikat Air Darul Aman, anak syarikat MBI yang diberikan lesen sebagai operator bekalan air di Kedah. Jadi dia telah memproses mengikut kapasiti yang ada dan perjalanan. Jadi kena dapat sokongan yang kuat daripada pihak kerajaan negeri dari segi dana, dari segi projek, dari segi bekalan, dari segi kerja-kerja yang komprehensif untuk melaksanakan program untuk memastikan air ni sampai kepada 550,000 akaun yang ada di Kedah ni, kemudian lebih 50,000 pula akaun komersial yang berikan pulangan yang berbaloi, walaupun tidaklah boleh menguntungkan sangat, tapi sekurang-kurangnya dia boleh dilaksanakan. Jadi air pada ketika ini
perlukan pendekatan komprehensif ni. Sebab tu saya balik kepada apa yang kita usahakan ketika kita mengambil alih pada 2018. Sebab kita masuk sebagai kerajaan pun setelah orang semua bising tentang ayak juga di Kedah pun. Dan bila kita masuk tu kita nampak rekod sangat teruk. Rekod akhir 2017 dan awal 2018 adalah rekod yang sangat mengejutkan kita, dengan kadar sewa lorinya yang begitu besar, jutaan ringgit untuk sewa lori berikan bekalan, dan ini akan menambahkan lagi NRW, kos yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita ambil pengalaman dari situ ialah kita buat kajian, kita bincangkan secara hati ke hati dengan staf SADA ni yang sekitar, masa kita masuk tu ada 1068 orang kaki tangan di SADA, tidak termasuklah konsesi yang konsesi yang operate loji tu, tidak termasuklah konsesi yang membekalkan air ke Langkawi, dan tidak masuk juga konsesi untuk baca meter. Jadi itu di SADA saya pun 1068 orang kita bincang dari hati ke hati ni. Sebab macam saya buat tu, air ni memang dekat dengan hati kan. Dekat di hati semua orang lah, dekat di hati rakyat. Jadi kita bincang apa yang perlu buat, dan akhirnya kita dapat lihat dia ada dua masalah. Satu, sistem air tu tak sampai kerana memang sama ada air tu kurang ataupun tekanannya sangat rendah. Jadi tindakan perlu disegerakan. Kita bincang dan kita ambil tindakan segera. Masa tu kita tengok di SADA ada cukup kepakaran yang boleh melaksanakan perkara ni, tapi perlu sokongan kuat daripada pihak kerajaan negeri. Jadi 2018 akhirnya, dan kita buat bajet 2019 dengan berikan sepenuh sokongan, dan kita pelaksanaannya pada 2019. Jadi semua kerja-kerja fast track yang melibatkan seperti tambah booster pump di beberapa lokasi strategik, dan ada juga yang dikeluarkan oleh peruntukan oleh YB Merbuk menggunakan bajet dia kan, di Segantang Garam kan, dan juga beberapa tempat yang lain. Kemudian kita juga melaksanakan program yang kita bincang secara segera dengan pihak KPLB. Rupanya Kementerian Luar Bandar pun ada package yang boleh membantu Kedah ni. Dia menyediakan perancangan, tapi sebab komitmen kurang sebelum tu, jadi bila kita bincang sungguh-sungguh, kita ajak dia buat, dan alhamdulillah kita dapat laksanakan lebih 50 projek kecil yang sebahagiannya upgrading beberapa loji, seperti loji di mana di Parang Sanai dan loji di sebelah Nami, loji di Nami. Jadi meningkatkan kapasiti. Setiap 1% pun penting. Kemudian kita juga tingkatkan bajet negeri, dan kita berikan sokongan penuh kepada SADA ialah juga untuk melaksanakan program-program membasmi kebocoran. Kalau kita boleh tengok balik rekod yang ada dalam buku, audit menunjukkan sekitar 38,000 kerja membaiki kebocoran dilaksanakan di sekitar 2018 dan 2019. Dan ini boleh membantu kita menurunkan NRW, satu lagi sudut untuk memberikan bekalan air yang cukup kepada rakyat. Sebab NRW ni masa kita ambil alih sekitar 48 hingga 50%. Bila kita bincang, kita laksanakan secara dengan bersungguh-sungguh, komitmen bersama dengan kaki tangan SADA di semua wilayah. Kita mengambil contoh wilayah-wilayah yang bagus. Masa tu saya dapat lihat contohnya wilayah Kulim. Saya berikan satu orang kata penghargaan kepada SADA wilayah Kulim yang dapat melaksanakan NRW dengan baik. Dia boleh menguruskan timernya pada waktu malam dengan baik. Jadi kita ambil pelaksanaan itu, kita bawa ke seluruh Kedah. Dan alhamdulillah kita dapat turunkan sekitar 2% kepada 46 hingga 48. Kalau dulu 48 hingga 50. Dan 2% ni, walaupun orang ingat 2% ni macam rendah, itu kalau dividen bank rendah lah Tuan Sadari. Tapi 2% air di Kedah ni adalah sama dengan membina sebiji loji baru Bukit Selambau. Setiap 2% adalah sebiji loji Bukit Selambau. Jadi kita perlukan pendekatan yang holistik ni, yang semua sudut mengambil kira. Jadi bila kita ada yang tu, tuan-tuan secara terus terang kita boleh bentangkan apa yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan boleh bandingkan. Bagi orang Merbuk lagi lah mudah melihat apa yang berlaku pada Disember 2017 hingga April 2018, musim kemarau musim tu. Dan apa yang berlaku ketika Disember 2018 pula ketika kami kita kerajaan sehingga April 2019, itulah krisis yang satu Malaysia datang tengok apa yang berlaku di Merbuk. Tapi selepas pendekatan kita laksanakan 2019, cuba bandingkan dengan Disember 2019 sehingga April 2020. Ada berlaku, memang masalah kekurangan air itu masih berlaku, tapi tidak ada lagi krisis yang macam tu. Tidak lagi kan. Selepas kita laksanakan pendekatan bersama dengan KPLB, pendekatan yang diambil alih oleh sendiri oleh SADA, dan kita pun dah bincang, dah jemput pula pelabur daripada
NBI Selangor yang bersedia bawa sekitar 500 juta untuk melabur dalam sistem menukar paip-paip lama di Kedah ni. Dan alhamdulillah semua tu berjalan lancar, tapi ditakdirkan berlaku pengkhianatan pada Mei 2020, maka bertukar kerajaan dan jadi terbantutlah dia punya proses tu. Jadi proses tu berjalan sampai itu. Proses jalan sampai itu, dan bila kita tengok bila mereka ambil alih, grup yang mengambil alih kerajaan berdasarkan pengkhianatan ni, akhirnya sekarang ni dah masuk bulan ke-10. Bulan ke-9 dan bulan ke-10 hampir tidak apa yang berlaku. Projek mega, 5 projek yang besar yang kita perlu buat untuk pastikan bekalan air cukup ke Bukit Kayu Hitam, ke Kuala Kedah sebab kawasan penempatan, Bukit Kayu Hitam sebab ada pelaburan 3 hingga 5 bilion nak datang. Selepas dah tender, dia pun masuk 10 bulan. Sampai sekarang beritanya ialah berita tak ada apa. Baik, Wabi, itu yang ada sekarang di atas penerangan itu tadi. Dan itulah dia isu-isunya daripada tahun Pakatan Harapan Pemerintah, dan sekarang ada bekas mantan Exco sendiri membicarakan tentang isu ini, dan beliau sendiri yang bertanggungjawab mengenai dengan isu ini dan telah memberi sikit sebanyak info tentang kerajaan yang sebelum ni lah. Okey, Wabi, seterusnya kita kepada YB Nurin. Apakah punca sebenar krisis air ni, dan apakah perancangan jangka pendek dan sederhana serta perancangan jangka panjang untuk mengatasinya? Sebelum ni YB ada buat pipe tube, telaga tube dan sebagainya, tapi sebenarnya apakah perancangan dan untuk mengatasinya? Silakan YB untuk terangkan kepada para penonton sekalian. Terima kasih saudara-saudari. Seperti yang saya sebut tadi, punca tu dia memang banyaklah punca dia. Saya dah sebutkan tadi yang di awal tadi. Cumanya bila dah berlaku sumber air tu, sebab kita adalah masalah kita sumber air. Kena ingat kita Sungai Muda ni, Merbuk dia, kita ada Sungai Merbuk tu, walaupun kita ada sungai yang cantik, tapi Sungai Merbuk ni dia salinity dia very high. Maksudnya kemasinan dia tinggi, so kita tak boleh gunakannya sebagai sumber air. So kita punya air memang kita semua ambil daripada Sungai Muda lah. So antaranya lah. Jadi sumber air, bila air tak ada, jadi itu yang kita kena selesaikan bagaimana ni. Cuma bercakap pasal bagaimana nak menyelesaikan, kita ada penyelesaian yang biasa yang kita lihatlah yang sebelum ni yang dilaksanakan adalah, kalau jangka pendek ni maksudnya bila tak ada air, jadi kita hantarlah dengan lori, hantar ke rumah-rumah, ataupun macam yang sebelum ni kita ada tangki statik ke rumah. Tapi bila hantar ke rumah ni, kita sebenarnya air ni adalah keperluan asas. Orang mengharapkan pusing pipe ni, kepala pipe tu keluar air. Jadi sampai bila kita nak hantar menggunakan lori. Tapi itulah, itu jangka masa pendek. Jangka masa sederhana ni juga macam yang tadi YB Zamri ada sebut. Saya rasa saya sendiri merasakan bersama tim dalam pusat khidmat pun, teruknya kami berhadapan dengan aduan, dan juga memang orang marah pada 2019. Tetapi alhamdulillah ketika 2020 kita dapat merasakan ada perbezaan bila mana kita laksanakan beberapa penyelesaian jangka masa sederhana. Antaranya adalah Sada juga ada melakukan beberapa bypass bypass di lokasi-lokasi yang strategik. Jadi dia buat bypass, lepas tu dia buat aktiviti yang active leakage control. Jadi itu antara yang dilaksanakanlah selain daripada rumah pump, yang booster pump. Jadi itu yang membuatkan agian air tu menjadikan ia okey kembali, sedikit okey lah, walaupun masih juga bermasalah. Kita tak boleh nak selesaikan secara keseluruhan, tetapi kita dapat rasakan sepanjang 2020. Kalau kita tahu kita melalui PKP pada 18 Mac, dan lebih ramai orang sebenarnya berada di rumah pada ketika tersebut. Jadi bermakna permintaan penggunaan air juga sebenarnya tinggi. Tetapi kami merasakan dalam tempoh 2020 itu kadar aduan dan juga maki hamun. Saya boleh katakan maki hamun lah, sebab memang kita dalam Facebook ke dalam mesej WhatsApp dan sebagainya, memang rumutan rakyat ni kita dapat rasakan sedikit berkurang. Tapi kita tak kata itu selesai sepenuhnya, tetapi itu antara
jangka sederhana, penjelasan jangka sederhana yang saya rasa nampak implikasi dia, kesan dia kepada penggunaan air itu sendiri. Walaupun katalah kalau dulu buka pipe memang tak ada langsung ayat, but at least ayat ada jugalah macam tu kan. So untuk jangka masa panjang ni memang tak lain tak bukan, saya memang haraplah dan benda tu pun memang disebut dalam audit sendiri, dan memang yang kita angkat sangat-sangatlah sebelum ni. Saya rasa sebelum kami pun berada di sini menjadi wakil rakyat pun, saya ingat telah disebut untuk menaik taraf loji-loji sedia ada. Kita sedia maklum ada 36 loji, 21 loji di seluruh negeri Kedah ni pun sebenarnya dah di bawah reka bentuk asal. Maksudnya kapasiti dia dah tak mampu seperti maksudnya untuk cater demand yang sedia ada lah. Jadi kalau di Merbuk sendiri dengan menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau tu akan menyelesaikan masalah Tanjung Dawai dan juga Merbuk secara keseluruhan. Sebab itu saya memang harap sangat-sangat projek tersebut dijalankan, termasuklah loji-loji di tempat lain. Kalau saya boleh sebut antaranya LRE Jenun, LRE Sungai Limau, LRE Lubuk Buntar. Sebab kalau LRE ni semua dibuat, loji rawatan air ni, maksudnya dia akan menyelesaikan krisis bekalan air ni seluruh negeri lah saya rasa. So itu yang saya harapkan lah. Setuju dengan YB Zamri kata, makna dia memang ini peranan pihak yang berwajib berkuasa tu untuk laksanakan dengan segera lah. Yang itulah untuk jangka masa panjang. Saya ingat kalau buat yang tu settle sebab saya jadi macam nak buat tak buat maksud saya kita sentiasa dengar akan dibina sekejap ada sekejap tak ada. So saya harap ia tidak akan jadi bayang-bayang lah, because loji rawatan Bukit Selambau ni telah diluluskan ketika RMK ke-11. Sekarang dah RM 2000, maksudnya kita dah nak masuk RM ke-12. Dah habis pun tahun 2020. Now dah 2021. So sepatutnya perancangan dalam RMK 11 tu sebaiknya yang terkait dengan rakyat ni kena selesaikan semualah. So saya rasa kalau tak selesai, dia consider hutang lah kita dengan rakyat ni. Okay. Tapi selain pada 5 projek tadi yang dilaksanakan, walaupun masih tertangguh kan, tapi alhamdulillah 2 projek yang berkenaan NRW dapat diteruskan sebelum berlaku pengkhianatan ni lah, dah pun dilaksanakan. Jadi projek NRW khusus untuk Langkawi, yang melibatkan juga penukaran pipe, yang insyaAllah Langkawi ni kritikal. Sebenarnya Langkawi juga lebih kritikal daripada apa yang ada di sini. Tanah besar ni sebab dia melibatkan satu kawasan 30,000 akaun yang kebanyakannya adalah komersial. Dan kemudian kita juga dapat projek NRW di seluruh Kedah yang kita fight habis-habisan, bincang dengan pihak menteri, kementerian apa yang perlu ada dalam pakej NRW itu supaya benar-benar membantu kita, bukan sekadar tukar meter saja. Of course kita perlulah tukar meter yang dah pun lama, kita dah lebih 10 tahun ni. Tapi kita juga NRW tu supaya dengan NRW tadi saya dah sebut, persentage tu perlu diturunkan. Sekurang-kurangnya 2%. 2% tu dapat menyelamatkan seolah-olah satu biji loji rawatan air Bukit Selambau. Baik. Terima kasih kepada YB Nurin. Tapi YB Nurin, ke belakang ni tengok dulu setakat Merbuk sampai ke atas ya duk komplain masalah yang ni, sampai sekarang ni sampai ke Taman Seri Bayu dan ke zon Mawar Abang Had tu saya pun merasa pelik jugalah. Siapa kebelakangan ni jadi banyak sangat aduan daripada Facebook saya duk baca semua orang duk komplain dan sebagainya. Itulah yang terbaru ni seperti kawasan Ambangan Heights sebab itu kenapa kita nak sangat loji Bukit Selambau tu dibina. Loji Bukit Selambau tu sekarang dia cuma 30 MLD 30 juta liter sehari. Kalau kita dapat upgrade dia akan jadi 70 juta liter sehari. Kadang-kadang faktor trip ni maksudnya kuasa lah, maksudnya TNB bila faktor trip. So sebab itu kita punya loji tu kadang-kadang dia ialah loji dah lama kan, so dia problem. That's why kalau kita dengar ada loji baru ni, jadi kalau mungkin kalau trip pun you ada genset dah yang besar yang boleh cover yang boleh cover tu. Kenapa, maksudnya itulah jawapan dia. Maknanya that's why kita perlukan betul-betul loji rawatan air Bukit Selambau ini dibina. Sebab saya rasa itulah yang akan menyelesaikan semua masalah. Sebab kalau tak, bermakna dia akan terus melirik, because pembangunan di daerah Kuala Muda ni, especially Sungai Petani ni, dia memang dah sangat tinggi. Dan penduduk pun padat. Yes, penduduk pun dah makin padat. Kepadatan penduduk. Yes.
Okey, terima kasih Wabi, dan sebenarnya ini pusingan yang terakhir, pusingan ketiga kita, dan selepas itu kita akan buat rumusan. Dan ini soalan yang terakhir, bukan terakhir lah, mungkin lepas ni ada lagi daripada rakan-rakan ataupun sidang penonton yang menanyakan daripada Facebook dan sebagainya. So Wabi, sejauh manakah dijangka krisis air ini boleh berlaku di Kedah dan musim panas ini dan tahun-tahun yang akan mendatang dengan masalah LRA kita, loji lautan air dan sebagainya, pasal kena menampung, kena buat pertukan baru dan sebagainya. So boleh Wabi terangkan sedikit? Wah, ini satu benda yang kompleks kan. Sebab urusan bekalan air ni satu benda yang saya sebut tadi, bermula dengan satu urusan yang kompleks, walaupun sangat dekat dengan hati, tapi dia perlu diuruskan dengan baik. Maksudnya kalau keadaan tu punca ni bukan satu, punca ni berpuluh punca kenapa dia menjadikan masalah kepada bekalan air ni. Dan untuk selesaikan masalah ni pun ada satu benda yang kompleks, yang mana kena ada komitmen yang kuat daripada pihak kerajaan. Sebab tu kita sebut sejak kita masuk tu, benda sedetail ya, saya bukan tengok setakat bina loji besar-besar Abi Nurin. Saya pergi tengok bincang tentang kalau satu loji tu ada pump dia 5, saya tanya kapasiti ke 5 pump tu. Dan saya bila saya dapat tahu kata satu pump tu dah sampai dah tak boleh nak servis dah. Jadi kita minta tukar. Mana serviskan satu pump, contoh saya buat di loji Bukit Pinang lah. Loji Bukit Pinang ya. So bila kita tukar satu pump tu, sebab dia dah satu pump yang dah tak boleh nak rotate dah dalam pertukaran pump air keluar tu. Dengan menukarkan satu pump tu, walaupun kosnya agak mahal, kosnya agak mencecah agak ratus ribu ringgit. Tapi bila tukar satu pump, efisiensinya meningkat dan saya dapat menambahkan 9 juta liter air sehari, 9 million liter per day air yang datang daripada loji itu sendiri. Kapasiti dah ada, sumber air dah ada, rupanya sangkut dia tanpa. Itu salah satunya. Sebab tu kita tak boleh ambil mudah dalam urusan ini. Kalau kita duk bincang pasal cara mudah, sungai ini macam kita boleh pergi belat kalih pergi gunung ni, itu takkan selesai masalah air di kita. Kita kena bagi tumpuan sungguh. Tumpuan sungguh-sungguh. Maksudnya kalau Menteri Besar ke Exco ke apa yang ada ni, dia kena tahu apa itu ALC, apa itu NRW, apa itu PRB, apa dia benda-benda ni. Bukanlah saya suruh masuk industri balik, tapi sekurang-kurangnya bagilah penghargaan kepada staf sada yang dah experience, yang dah tahu apa nak buat, bincang dan gunakan kepakaran yang mereka ada. So benda-benda ni boleh selesaikan. Jadi cuma yang saya lihat ialah sejak berlaku peralihan kuasa ni, sejak Mei yang lepas, saya ikuti perjalanan apa yang ada. Saya tengok apa yang berlaku. Dan bila saya dapat tahu, walaupun saya tanya dalam soalan Dewan, dia sebut tentang dia cuba nak buat penjimatan dalam belanja sada ni dengan jimat mesin potong rumput di tangki air. Dan walaupun matematiknya tak betul lah, matematik jumlah yang dipotong, yang dijimat, yang akhirnya dipakai tu tak kena pun jumlah tu, tapi tak apalah, matematik tu kita letak sebelah lah. Tapi nak tengok bagaimana pendekatan kerajaan yang ada pada hari ini, dia sembang pasal rumput tu berbanding zaman kita sembang pasal macam mana dengan pump yang ada tu, berapa heat dia ada kan, macam mana dia nak keluarkan air tu. Kalau kita sembang pasal itu saja, kita takkan selesai. Sedangkan isu bekalan air ni, loji 5 tu okey, saya setuju sangat, memang perlu disegerakan kerana itu untuk membantu kita menarik pelabur masuk ke Kedah. Sebab salah satu upgrading loji Pelubang tu akan membekalkan air kepada Bukit Kayu Hitam yang memang dah ada pelabur, dah ready nak masuk dan perlukan sistem bekalan air, yang tu pun sekitar 3 bilion tu. Kemudian kita nak supply air kepada Kuala Kedah, sebab memang di situ adalah kawasan penempatan di Alostak ni tak banyak tempat lah. Dia hanya sekitar daripada Simpang Kuala tu pergi sampai ke Kuala Kedah dan Kubang Otan. Itulah kawasan penempatan yang ada, yang perlu dikembangkan untuk orang datang duduk di Alostak kan. Jadi loji tu penting. Tapi sementara yang ada sekarang ni pun dah cukup, lebih daripada cukup kapasiti. Sebab itu kita ada dua pendekatan. Jadi kita minta pihak kerajaan berikan tumpuan untuk upgrade dan juga selesaikan masalah-masalah berkaitan dalam urusan bekalan air ni supaya akhirnya sampai kepada rakyat jumlah yang cukup. NRW memang kena beri perhatian serius. Alhamdulillah, saya sebutkan tadi, yang projek federal dah pun berjalan. Projek negeri, komitmen yang bersama sebelum ni kita dapat
persetujuan daripada NBI Selangor untuk melabur di Kedah, yang kita bayar bila dapat berjimat air tu, itu perkara yang perlu diambil perhatian untuk tengok balik. Dan urusan-urusan seperti penggunaan air itu sendiri juga perlulah, sebab kalau semasa kita ambil pendekatan selain pada pihak kerajaan melaksanakan ni, kita juga mengajak rakyat juga bagi kerjasama. Dua perkara. Satu, saya minta seluruh rakyat Kedah segera melaporkan kebocoran di mana saja berlaku. Sebutkan dalam tu, masukkan gambar, hantar WhatsApp, bagi dalam Facebook kan. Dan insya-Allah SADA akan cuba ligan setakat mana yang secepat yang mungkin. Yang kedua, penggunaan air juga kita kenalah berhemah lah. Penggunaan air berhemah. Dan statistik menunjukkan Kedah ni kita antara yang menggunakan air yang agak tinggi penggunaan harian kita. Saya sebut 200 liter sehari tu adalah kerana itu penggunaan yang sasaran kita. Sebenarnya sedang menggunakan lebih daripada 200 liter. 200 liter tu lebih tong 5 liter tu berapa tong tu kalau kita? Tong 5 liter tu maksudnya 40 tong. Banyak. 40 tong sehari seorang. Kita menggunakan. Jadi itu bukan tapi saya tak maulah itu dijadikan alasan untuk kerajaan Kedah menaikkan tarif air. Sebab pada ketika kita pemerintah pun dibagi tahu cadangan oleh SPAN dan juga kerajaan federal, salah satu cara untuk bagi SADA untung ialah naikkan tarif air. Kita kata tarif air itu perkara yang akhir sekali. Kita selesaikan masalah bekalan tu supaya semua orang sampai. Jadi apa yang saya lihat sekarang ni, bila kerajaan negeri mengurangkan bajet untuk urusan bekalan air ni, jadi kita dah mula nampak kesan bila kurangnya operasi mencari kebocoran, mengesan kebocoran dan mengganti ataupun membaiki kebocoran ni, kita dah boleh merapat. Saya dapat aduan rata tempat. Sebab mereka ingat saya esko ayam ni kot. Facebook saya mereka hantar pasal cerita ayam keroh. Rata Kedah mereka hantar pasal ayam keroh. Dan saya tahu itu ayam keroh mestilah berpunca sama ada pipe dekat berdekatan tu bocor ataupun pipe tempat tu baru sedang ditangani kebocoran tu. Itu keroh. Dan bila tak dibaiki dengan baik, mula-mula dia keroh. Yang kedua, dia akan jadi berkurangan. Sebab sistem air kita tak boleh tekanan kita, kerana kalau bocor banyak tempat, kita tak boleh tekan tinggi untuk sampai ujung sebab pipe AC tadi dia akan lebih pecah. Jadi kita kena konsisten dan sampai di semua tempat. Sebab itu salah satu pendekatan yang kita ambil pada 2019 ialah kita repair balik elevated tank ni. Rupanya elevated tank sama ada dibina oleh pelbagai agensi lah, banyak yang dah tak boleh pakai. Jadi menyebabkan untuk mudah dia bypass. Air tak naik ke atas, terus bypass bawah. Bypass ke bawah, dia tak akan menambah tekanan yang baru. Jadi masa tu 2019 kita berikan penekanan antara yang tumpuan kita ialah kita repair balik elevated tank supaya air tu akhirnya sampai. Jadi alhamdulillah, saya harap walaupun saya doakan supaya tidaklah sampai peringkat yang kritikal sangat untuk musim ni, sebab kita akan berdapat musim ni sampai bulan April, tapi rasanya kita harus bersedia jugalah dengan sebarang kemungkinan yang ada. Baik, terima kasih YB. Ini kepada YB Nurin yang terakhir, mungkin selepas ni kita akan buat semua rumusan. YB, mengikut laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2018, ada menyatakan kebanyakan loji rawatan air atau LRA ini di Kedah telah beroperasi melebihi kapasiti reka bentuk asal. Dan apakah status 5 LRA ataupun loji rawatan air ini yang telah pun diumumkan akan dilaksana? Wabi, tolong bagi pencerahan. Terima kasih. Saya ingat tadi saya ada sentuh sikit dah pasal yang tu. Cuma mungkin saya bukan orang yang tepatlah untuk menjawab bila, sebab saya sendiri pun tidak ada jawapan untuk bila ia akan dilaksanakan. Nak tanya Dewan Gantung lah. Sebab kita bila darurat ni bukan saja Parlimen pun digantung, Dewan pun digantung. Jadi Dewan Undangan Negeri pun digantung. Jadi cumanya saya cuma ada dengar-dengar lah kata akan dilaksanakan. Saya ingat yang terakhir ketika tahun lepas ketika Menteri Air turun, ada sebutlah bahawa akan dilaksanakan pada tahun depan. Jadi tahun depan inilah tahun inilah. Jadi harapan saya moga tahun inilah akan segera dilaksanakan. Itu harapan kita lah. Saya juga ingin merespon sikit apa yang YB Zamri sebut pasal kadar penggunaan air harian. Ia mungkin bukan bermaksud, saya faham dalam situasi kita tak ada air,
Tapi pada masa yang sama juga kita harus menggunakan air dengan berhemah sebab rakyat Malaysia sebenarnya menggunakan air kadar yang tinggi. Kalau international kita sepatutnya 130 130. Paling rendah lah, tapi average 180 average 180 tapi kita di Kedah 200 lebih sebenarnya. Jadi kalau ikut SPAN punya ni pun disebut kita menggunakan sekitar 220 liter sehari. So memang banyaklah. Jadi antaranya yang bila kita nak mengurangkan NRW ni bukan sahaja dibocor melalui piping dan sebagainya, tapi menggunakan air yang berhemah. Sebagai contoh, kalau kita tengok di rumah bila kita gosok gigi, perasan tak bila kita gosok gigi kita akan biarkan air mengalir. Maksudnya itu adalah air tidak jimat lah, maksudnya kan, air keluar. Lepas tu kalau orang berniaga kadang pasang air macam maksudnya kan kalau kita perasan kan dia bukan biar je macam tu kan. Jadi operasi termasuklah saya ingat banyaklah itu antaranya lah yang saya ingat. Kalau kita ada berapa juta penduduk ni, seorang boleh save air dalam 10 liter pun sehari pun, saya ingat dia memberikan impak yang besar lah kepada existing punya bekalan air itu sendiri. Jadi itu antaranya jugalah saya harap kepada rakyat, kita usaha untuk menaik taraf sistem bekalan sedia ada. Saya juga mengharapkan supaya kita sama-sama untuk menggunakan air secara berhemah juga untuk membantu untuk long term lah. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Nurin di atas pencerahan itu tadi, dan kita nak buat rumusan ataupun kesimpulan bagi isu air ini di Kedah, dan kita mohon YB Zamri untuk memberi sedikit pandangan ataupun advice kepada kerajaan sekarang ataupun kepada semua pengguna di luar sana. Dengan itu dipersilakan YB untuk menyampaikan saranan YB. Okeylah, kalau secara kesimpulan saya ingin mengajak semualah, sebab melakukan satu proses yang kompleks ini memerlukan semua, ataupun dalam bahasa yang selalu saya gunakan ialah dalam Facebook saya ialah untuk melakukan sesuatu yang besar memerlukan kebersamaan. Itu dalam bentuk yang saya meletakkan di situ, sebab dia semua pihak kena terlibat. Dalam kes ni kita boleh salahkan Menteri Besar, kita boleh salahkan Exco sebab dia lambat bekerja, dia tak bagi tumpuan sepenuhnya, tak melihat secara lebih holistik tentang pendekatan yang ada ni. Tapi kita yang akan berdepan dengan masalah air ni kan, akhirnya kita juga yang berdepan. So kita minta selain pada kerajaan untuk turut terlibat secara langsung, bagikan serius penumpuan ke arah bekalan air di Kedah ni. Baliklah ke Kedah, tu duk sibuk pergi gaduh dengan Pulau Pinang pasal sumber air tu. Balik mai Kedah, uruskan dengan baik bekalan air ni supaya dia boleh sampai kalau kita berikan pendekatan yang sepenuhnya secara holistik. Yang keduanya bagi pihak pengguna pula, biarlah kita menggunakan secara berhemah. Cara berhemah tadi supaya kita dapat jumlah yang betul. Dan kita, walaupun bila saya sebut pasal jimat air ni, ada orang kata jimat macam mana, air tak ada. Yang saya sebut mula tadi adalah 10% ada masalah bekalan air, sama ada tak sampai ataupun tekanan rendah. Tapi 90% lagi, dan itu merupakan antara faktor yang kami jumpa pada bulan 2, bulan 3 tahun lepas. Kenapa air tu tak sampai di Kuala Kedah? Kerana daripada jumlah tempat kita pump sampai ke Kuala Kedah, sepanjang tu memang ada tap banyak tempat yang kita berikan bekalan. Dan bila kemarau dia penggunaan air tu lebih. Dan minta maaf lah, ada yang dah kira jurus pokok pun sekali kan, sebab dia dah tanam pokok pelang pun, anak benih RM28 pokok. So dia tanam pokok pelang RM28, dia bayar air baru 5 kupang. So dia jurus, dia nak akhirnya tak. Tapi tak apa, kami dapat atasi masalah itu dengan kata bukanlah dia perlu berhenti jurus pokok. Kami cari di mana active leakage control tu, akhirnya jumpa 300 kawasan leakage yang berlaku sebelum sampai ke Kuala Kedah. Dan bila kita settle yang tu, akhirnya air tu boleh sampai juga. Jadi maksudnya kerjasama semua pihak, penghargaan harus diberikan kepada SADA sepenuhnya. Oleh pihak kerajaan negeri kena bagikan kesungguhan untuk berikan kerjasama dan beri penghargaan yang betul, bagikan guidance yang betul, bukan duk sibuk pasal duk ajak SADA bergaduh dengan Penang pasal bekalan air. Sebab di sana mereka dah ada takungan yang cukup besar lah. Dia ampangan mengkuang. Kalau kita kemarau di sini 6 bulan tak ada air, takungan dia masih cukup untuk bekalan air. Jadi kita harus kerjasama semua pihak pengguna, pihak operator air,
dan pihak kerajaan harus berikan sepenuh tumpuan, dan insya-Allah benda ni akan dilaksanakan dengan baiklah. Saya harap kita dapat laluinya dengan sempurna pada kali ini. Baik, sebenarnya YB Nurin, sedikit rumusan. Masalah air ni saya ingat kalau kita tengok respon dikatakan bahawa Kedah dijangka mengalami kemarau ni apa semua, saya rasa itu dia tak perlu dijangka-jangka. Sebenarnya kita memang sudah menjadi kebiasaan setiap tahun kita memang ada bulan yang kita tahu akan datang kemarau, dan masalah air ni adalah yang maksudnya berlarutan dan berpanjangan. So saya kata selagi mana kita bercakap pasal masalah, memang tidak akan selesai. Kita kena keluar dari masalah dan kena selesaikan masalah ni. Jadi saya rasa walaupun ada juga respon yang mengatakan kita tidak berniat untuk ialah betul pada saya masalah air ini adalah masalah rakyat dan perlu diangkat, perlu diselesaikan. Jadi bertukarlah kerajaan 10 kali pun pada saya kalau air ini dilihat suatu perkara yang sangat penting, urusan rakyat. Jadi roh sebuah kerajaan itu adalah membela rakyat. Jadi pada saya siapapun yang menjadi kerajaan, isu air ini mesti diselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada YB. Dan sekali lagi kita sampai ke penghujung rancangan pada malam ini, dan sekali lagi kita merakamkan ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panelis kita di atas hujah-hujah dan penerangan yang diberikan tadi. Dan saya bagi pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini yang sudi hadir bersama-sama memberi hujah dan pendapat dan membicarakan isu-isu yang amat penting ini bagi kesejahteraan rakyat negeri Kedah, seterusnya kepada masyarakat setempat. Dengan itu terima kasih kepada semua kru media Keadilan Kedah, dan terima kasih juga kepada semua sidang penonton, tuan-tuan perempuan sekalian. Dengan itu saya Sazri Muhammad mengucapkan selamat malam, jaga kesihatan dengan COVID ni, berhati-hatilah dan selalulah pakai mask. Dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu mungkin daripada diri sendiri, dan mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersasar bahasa. Dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan.